ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Nak ke mana Kak Nisa? Jauh dah pergi. Kenapa hari ni macam tak ramai Belum puasa dah tak ramai Oh, dahsyat sungguh. Belum puasa dah cuti Kalau dah puasa macam mana Lebih daripada ustazahnya. Mana pergi semua? Sibuk-sibuk nak tarawih malam ni Masya Allah. Sibuk-sibuk nanti nak sahur pula pagi Kuliah lagi 2 kali kan, betul tak? Okay, tak apalah. Nanti di akhirnya saya bilang bila kuliah kita akhir Sekarang muka surat berapa? 413. Okey. Muka surat 413. Kita akan sambung perbincangan di poin kita B. Topik nombor 4 kan? Betul tak? Poin kita yang B di situ bertajuk 3 pangkal dosa. Jadi pangkal dosa yang pertama telah saya bincangkan pada 1 Mac kemarin sebelum saya cuti sakit, kemudian kita ada program lain Jadi hari ini kita masuk yang kedua, keserakahan. Poin kita yang kedua di situ 3 pangkal dosa, yang kedua keserakahan. Muka surat 413. Okey, baik. Keserakahan. Sifat serakah atau rakus inilah yang membuat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga. Simple je dia kata gitu. Okey, sifat serakah atau rakus inilah yang membuatkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga kenapa? Sebabnya apa? Makan buah larangan. Okey, selain itu apa dia? Melanggar perintah Allah. Okey, lagi melanggar perintah Allah yang apa tu? Apa yang Allah perintahkan? Jangan dekat. Okey, jangan dekat pada pokok larangan itu tadi. Tapi apa Nabi Adam buat? Makan. Pesanannya jangan dekat. Tapi sekarang makan. Beza tak? Beza. Kan? Pesannya jangan dekat. Tapi sekarang bukan setakat dekat. Bahkan makan buah larangan itu. Okey, baik. Perbincangan ini keseluruhan kisahnya boleh kita dapati dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 19 hingga 25. Kemarin pada poin yang pertama saya ambil surah apa? Ingat tak? Surah Sad. Okey, surah Sad ayat berapa hingga berapa? Okey, baik. Jadi pada pagi ini kisah Nabi Adam kita akan mulakan perbincangannya dalam surah Al-A'raf ayat 19 hingga 25. Pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini,
wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Okay, ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama isterimu dalam syurga dan makanlah apa sahaja yang kamu berdua sukai. Jadi Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal tetap dalam syurga. Kemudian Allah berikan keizinan kepada Nabi Adam dan isterinya Hawa untuk makan apa saja. Nak makan apa saja makan. Okay, tak kisah. Tak perlu minta izin, tak perlu beritahu, tak perlu tanya nak makan apa, makanlah. Tapi Allah ingatkan kepada Nabi Adam dan isterinya, wala taqraba hazihi syajarah. Tapi jangan dekat satu pokok ni. Jangan dekat satu pokok ni. Yang lain nak makan, makanlah. Nak dekat, dekatlah. Tapi satu pokok ini jangan dekati. Dengan kata lain, jangan makan buah-buahan yang ada pada pokok tersebut. Bermakna setiap sesuatu yang berkaitan dengan pokok itu dilarang. Okay, untuk didekat, untuk dimakan, untuk disentuh, dilarang. Kita panggil ia sebagai kawasan larangan. Maknanya tak boleh masuk. Baik. Tapi Allah ingatkan juga di sini, kalau Nabi Adam dan isterinya dekat, makan ataupun masuk pada kawasan ini, Allah kata fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua akan termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Okay. Jadi kita faham di sini perintahnya simple tak? Simple. Okay, mudah. Tapi benda yang simple kadang sukar ya untuk kita ikut kan. Simple. Saya selalu kata, penuhkan barisan hadapan. Tapi susah kan nak ikut ya. Setiap minggu nak kena cakap, pergi depan. Lepas tu dah faham lah ya, kalau saya kata pergi depan tu dah tak payahlah nak suruh lagi kan. Bendanya simple kan? Simple. Contoh lagi benda simple kita kata gini kan. Ada masjid bila tarawih mesti booking. Tapi ada orang tak reti lagi. Tiba-tiba datang gufran, oh cik lupa lah nak booking. Cik lupa nak booking. Padahal dah bilang, dah beritahu lama dah kan. Bukan hari ni nak tarawih, hari ni bilang. Tapi dah bilang lama dah. Simple kan bendanya kan? Tapi masih lagi susah lagi. Benda simple. Very simple. Tapi kita masih lagi ada perkara-perkara yang susah nak ikut. So kita kata bagaimana ya? Ini adalah fitrah manusia. Fitrah manusia, mereka ini, kita ni sebagai hamba Allah, kita mudah menerima perintah, mudah menerima sesuatu, tetapi kita susah untuk melaksanakan. Ini. Jadi pertama Allah Subhanahu Wa Taala lihatkan kepada kita di situ ya. Dengan satu contoh. Bagaimana manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita. Fitrahnya sedemikian manusia. Diberikan dengan satu arahan yang simple tetapi susah untuk dilaksanakan. Bismillah. Itu juga pesan Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau siapa ingat kisah yang saya bincangkan pada hari Isnin ya. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan kewajipan solat berapa pada asalnya? 50. Okay, 50. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima terus, Nabi tak ada negotiate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah kata wajib umat kamu solat 50 kali dalam sehari, Nabi terus terima arahan itu. Nabi turun daripada tempat tersebut, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata apa? Umat kamu tak mampu untuk buat. Sebab apa? Nabi Musa je kata, aku dah season dengan perangai manusia. Dah season dengan perangai manusia. Manusia ni kalau suruh sesuatu ada je.
Kan perkara yang dia nak elak, yang dia tak nak buat. Begitu perangai manusia. Kerana Nabi Musa alaihi salam bila dia berhadapan dengan Bani Israel menunjukkan kepada dia dengan pelbagai macam problem. Contoh kita lihat bila Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kaumnya mencari lembu betina, Al-Baqarah. Disembelih kan lembu betina tu. Tapi mereka buat tak? Tak buat. Tapi apa mereka buat? Tanya. Hingga benda tu jadi susah. Asalnya perintahnya simple, umum. Allah kata sembelih lembu betina, umum kan, maknanya carilah mana-mana lembu betina sembelih. Tapi mereka tanya, oh nak warna macam mana? Macam tu kan, nak tanya kan, nak warna macam mana? Gemuk ke, kurus ke? Macam gitu, tanya macam-macam. Akhirnya jadi susah, betul tak? Bila kita spesifikkan, bila kita khususkan, akhirnya jadi susah. Padahal asalnya simple saja. Jadi sekarang ini kita ambil pengajaran pertama daripada surah Al-A'raf tu tadi kan. Kita sebagai manusia bila ada apa-apa yang diperintahkan kepada kita, kita tahu perkaranya simple. Bila ianya simple, kita usaha untuk laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okey, dengan sebaik-baiknya ikut kepada kemampuan kita juga. Kerana apa, kita lihat begini. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-20, syaitan ini dia tahu kan, Nabi Adam dia kita panggil makhluk yang baru lagi lah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, makhluk yang baru. Jadi syaitan, sebelum kisah ini apa yang berlaku antara Nabi Adam dengan syaitan? Dia tak nak. Okay, dia tak nak. Bila dia tak nak, apa yang berlaku? Allah usir dia daripada syurga. Yang tinggal tetap dalam syurga siapa? Nabi Adam. Syaitan okey ke tak? Tak okey. Syaitan tak okey. Maknanya mata dia merah. Okay, dia tak suka. Bila dia tak suka, di sinilah timbulnya peranan syaitan yang mana dia nak keluarkan Nabi Adam daripada syurga tersebut. Jadi pada ayat yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di sini, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi syaitan dia pun mula. Kemudian syaitan membisikkan pemikiran jahat kepada mereka. Mereka siapa? Adam dan Hawa. Okey, Adam dan Hawa. Mula membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Jadi Nabi Adam dan Hawa ni, mereka dalam keadaan yang menutup aurat di dalam syurga. Okay, aurat mereka tertutup. Maka syaitan ni dia nak membuka aurat mereka. Maksudnya nak membuka aib manusia ini supaya mereka ni menyesal diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan pun berkata, dia datang dengan was-wasnya tadi kan kepada Nabi Adam. Dia cerita tentang pokok larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pertama tadi ketika Nabi Adam masuk ke dalam syurga. Dia kata gini kepada Nabi Adam, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dia kata kepada Nabi Adam, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam syurga. Syaitan dia kata kepada Nabi Adam, kenapa Allah larang kalian berdua dekat dengan pokok ini? Pertama, syaitan kata supaya kalian tidak menjadi malaikat. Kedua, syaitan kata supaya kalian tidak jadi orang yang kekal dalam syurga. Jadi ini alasan yang syaitan berikan kepada Nabi Adam AS dengan Hawa. Jadi maknanya tak salah kalau nak makan. Allah cuma larang tu supaya kalian ni tak jadi malaikat.
Sebab kalian ni kan manusia. Jadi kalau kalian makan nanti jadi malaikat. Ataupun kalau kalian makan ni nanti dia ada possibility kalian ni kekal dalam syurga. Tapi kalau jadi malaikat apa salahnya? Itu maksudnya. Kalau jadi malaikat apa salahnya? Adakah malaikat itu jahat? Malaikat jahat tak? Tak. Malaikat baik kan? Kenapa malaikat baik? Malaikat tak ada hawa nafsu. Malaikat dia tak macam kita manusia. Kita manusia ni, kalau Allah suruh sesuatu, kita ada je dia punya songeh. Tapi malaikat tidak. Allah suruh sesuatu, dia akan terus buat. Contohnya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni malaikat apa? Yang meniup sangkakala. Allah suruh dia standby daripada sejak dia diciptakan, pegang trompet tu kan, nanti aku suruh baru tiup. Kerja dia tu je. Itu je, dia pegang gini je. Sampai ke nanti hari kiamat. Kalau kita nak buat, tak kuasa, aku penat aku nak pegang trompet ni. Ya Allah. Kita macam itu. Ada ke nak tinggal gini aja sampai hari kiamat? Bila nak game sih? Kita manusia macam tu, muslimah. Tapi malaikat tak. Allah suruh gitu, gitulah dia. Bila Allah kata tiup, baru dia tiup. Tapi dia dalam keadaan yang sedang bersiap sedia untuk tiup trompet tu. Beza kita dengan malaikat. Sebab apa? Malaikat ni dia tidak ada keinginan. Dia tidak ada nafsu syahwat. Perintah yang Allah berikan dia taat. Sami'na wa ata'na. Itu malaikat. Sebab tu kita kata malaikat ni baik. Sangat-sangat baik. Tidak sesekali dia menjadi hamba Allah yang melanggar perintah Allah. Jadi bila syaitan kata kepada Nabi Adam, kalau kau makan buah ni kau jadi malaikat. So what's the problem? Macam gitu kan. So what's the problem? Malaikat baik apa? Betul juga Nabi Adam terfikir tau. Betul juga malaikat baik apa? Kita nak jadi baik macam malaikat, betul tak? Kalau aku baik macam malaikat pun apa salahnya? Okey, satu. Yang kedua, syaitan kata apa pada dia tadi? Supaya engkau kekal dalam syurga. Kalau aku kekal dalam syurga pun apa masalahnya? Bukankah syurga tu tempat yang baik? Kita semua nak kekal dalam syurga. Betul tak? Kita nak jadi orang yang kekal dalam syurga, kita tak nak keluar daripada syurga ni sebab syurga best sangat. Nak makan apa boleh makan, nak apa semua boleh buat. Dalam syurganya begitu. Kita nampak begini. Ini kita panggil ia sebagai keinginan yang melebihi sesuatu daripada apa yang diizinkan. Kalau dalam bahasa yang kasarnya, actually saya tak suka sebut Nabi Adam ni tamak. Kan? Tapi dah diberikan contohnya begitu kepada kita. Keserakahan, kemudian diberikan contoh. Kerana sifat serakah inilah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Yang kita nak faham tentang serakah ataupun tamak inilah sesuatu yang bukan milik kita tetapi kita hendak. Sedangkan kita dah ada kelebihannya. Ini kita panggil ia sebagai tamak. Jadi kalau kita nak tahu kita tamak ke tidak, kita lihat begini. Kita dah ada segala-galanya. Tetapi yang orang lain punya yang bukan hak kita itu jugalah yang kita nak ambil. Ini dipanggil sebagai tamak. Okey? Sedangkan kita tahu gini. Asalnya Allah kata pokok larangan itu bukan hak milik Nabi Adam kan? Allah ingatkan kepada Nabi Adam dan Hawa, kau nak makan apa? Makan. Okey? Nak buat apa? Buat. Dalam ayat yang lain Allah kata, raghadan haitsu syi'tuma. Nak pergi mana, nak main lari-lari ke apa dalam syurga ni, mainlah. Nak masuk kawasan mana, masuklah. Tidak ada sesuatu yang Allah larang melainkan satu ni, pokok tu. Jangan dekat, jangan masuk tempat itu. Ini yang Allah larang. Bermakna itu bukan milik Nabi Adam. Tempat itu bukan milik Nabi Adam. Tapi sekarang ini bila syaitan dia memberikan bisikan yang sedemikian, yang dia influence lah ya, dia cuba pengaruh kepada Nabi Adam bahawa perkara ini tak salah. Jadi sekarang itu bukan milik kita ya. Kita nampak gini ya. Kita dah ada segala-galanya tau. Seharusnya kita tak pergi ke tempat itu. Tak boleh sebab tu bukan milik saya. Tapi kerana keinginan yang melebihi daripada apa yang kita ada itu tadi, yang menyebabkan kita sanggup pergi ke tempat itu. Okay. Sekarang ini kita lihat pada ayat yang ke-21, apa yang terjadi? Baik. Nabi Adam AS bila dia dengar saranan daripada
syaitan itu tadi kan. Bahkan saranan itu kita lihat pada ayat yang ke-21 diikuti dengan sumpah daripada syaitan. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan ini dia tahu Nabi Adam takkan buat apa yang dia perintahkan kalau dia tak sumpah dengan nama Allah. Okey, kita ambil pada konteks kita hari ini ya. Kita kalau nak percaya seseorang, bila orang itu dia kata demi Allah aku berkata benar, kita percaya tak? Kita percaya. Tapi dia cakap bohong. Kita percaya kenapa? Sebab kita tahu dia cakap nama Allah. Kita confident takkanlah dia nak bersumpah guna nama Allah. Tapi orang dia tak takut. Ada orang semua, saya sumpah benda ni bagus kalau awak makan perut awak terus okey. Dia nak jual barang dia kan? Biasanya yang sumpah-sumpah ni suka, penjual barang ni suka sumpah. Wallahi, ya wallahi kan. Saya ingat saya pergi Uzbek. Uzbek ni saya seram sikit lah sebab okey lah kita kata majoriti Muslim ya, tapi kita tak tahu bagaimana makanannya halal ke tidak kan. Jadi saya tanya dengan orang ni, ni benda ni halal tak? Boleh makan tak? Dia kata apa? Wallahi kullu halal, dia kata ke saya. Demi Allah semua halal, dia kata gitu. Semua halal. Saya ada keraguan pada waktu tu. Aku nak percaya ke tak? Halal ke tak ni? Sebab diorang ni kalau makan, makanannya pelik-pelik lah. Makanannya pelik-pelik kan. Makan kuda, macam mana. Dia pelik-pelik sikit. Yang macam saya kata, ini halal ke tidak? Tapi dia kata, wallahi. Saya kan, bila saya baca kisah ni, saya kata, tapi aku makan juga Aku makan juga tau. Saya tak check lagi tau. Sebab bila dia kata, wallahi kullu halal. Dia kata, demi Allah semua halal. Boleh makan. Saya okey. Saya terus excited, saya makan. Bila saya baca kisah ni, kalau dia bohong aku macam mana? Sebab semua orang boleh kata, demi Allah benda ni halal. Semua orang boleh kata gitu. Betul tak? Semua orang boleh cakap, ini halal, ini boleh makan. Tapi aku tahu tak disembelih macam mana? Lagi pula saya ni orang yang musafir, saya tak tahu bagaimana cara penyembelihan yang berlaku di satu tempat. Dan kita kalau Singapura kita tahulah kan macam mana keadaannya. Kalau kita pergi Malaysia pun kita confident lagi lah kan. Indonesia kadang-kadang agaknya, sorry ya Fitri ya, Indonesia pun kadang-kadang agaknya ragu-ragunya juga ada walaupun majoritinya Muslim ya, kadang-kadang takut juga. Kita rasa seram kan, okay? Tapi kalau tempat macam Malaysia, Singapura kerana kita ada kekuatan di situ ya. Bila saya baca kisah ini, saya kata, orang tu kata wallahi, wallahi kullu halal. Mula aku main duduk, aku order, aku makan. Kok halal tak halal? Tapi kenapa saya confident pada waktu itu? Sebab dia kata, wallah, demi Allah, halal. Kita pun yakin. Ini sama sebagaimana Nabi Adam AS. Kenapa Nabi Adam dia yakin? Sebab apa? Syaitan pada waktu itu dia kata, demi Allah, apa yang aku cakap ini adalah perkara yang benar. Wa qasamahuma, dia katakan inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah apa yang aku cakap ini benar dan demi Allah aku adalah orang yang layak untuk memberi nasihat. Kenapa? Sebab aku orang yang lebih makan garam daripada engkau. Allah ciptakan aku terlebih dahulu. Okey, dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia jelaskan bahawa syaitan ini dia beritahu kepada Nabi Adam, aku ni Adam, aku ni makan garam awal daripada engkau. Kan macam kita, mak-mak kita, aku tahulah sebelum kau lahir aku dah lahir. Macam gitu kalau mak-mak kita kan. Aku tahulah sebelum kau lahir aku dah lahir dah. Sebelum kau hidup aku dah hidup. Macam kan? Sebelum kau makan garam aku dah makan garam terlebih dahulu. Aku tahu macam mana, tak percaya. Aku tahu. Confident mak kita ya. Dia macam gitu keadaannya. Jadi syaitan ni begitu. Dia kata kepada Nabi Adam, sebelum kau masuk syurga aku dah duduk dalam syurga ni Adam. Aku dah tahu dah selok-belok dalam syurga ni. Aku tahu dah apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, apa yang Allah larang, apa yang Allah tak larang. Aku tahu dah. Jadi kalau setakat pokok yang satu ni, macam gitu kan. Setakat pokok yang satu ni kau nak takut sangat buat apa? Sebab aku yang pertama, aku tahu dah pokok ni macam mana. Lagi pula dia kuatkan kata-katanya dengan nama Allah.
Jadi Nabi Adam pada waktu itu, Nabi Adam dan isteri, dia cakap dengan nama Allah, takkan dia nak tipu kita? Kan macam tu kan? Dia cakap dengan nama Allah, takkan nak tipu kita? Mesti dia betul apa? Sebab ada perkataan Allah. Tapi ingat ya, berdosa ya. Dosa besar. Kalau perkara itu bohong, tapi kita guna nama Allah untuk buat orang percaya kepada kita. Okey? Jadi kita ni, contoh kan, kalau saya makan tadi, dosa tak? Tak dosa. Cuma kita terfikir balik kan, kalau benda tu tak halal, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi tak dosa sebenarnya. Sebab apa? Dia guna nama Allah tadi. Yang dosa tu dia. Sebab dia bohong saya. Kan? Tapi sesuatu kenapa tak cek dulu? Siapa ada kuasa nak pergi call dia punya MUIS kan, call kan, Majlis Agama Islam Uzbekistan. Hello, cakap macam gitu. Tanya kedai ni halal ke tak ada? Orang tak kuasa nak layan saya. Apa ramai orang nak pergi tanya kan kalau gitu, betul tak? Jadi sekarang ini kita lihat dalam situasi yang sedemikian, Nabi Adam dia termakan pujukan syaitan kerana pertama ialah kita lihat tadi atas sumpah yang disebutkan oleh syaitan tu tadi. Kedua ialah kerana dia yakin, dia confident sebab syaitan ni lah makhluk Allah yang lebih dulu daripada dia tinggal dalam syurga. Pasti syaitan tu lebih tahu. Kan? Contoh, kita tak pernah pergi Masjid Darul Ghufran. Kita tanya makcik, toilet kat mana makcik? Sana. Betul ke makcik kat sana? Betul. Sebelum awak lahir cik dah duduk dah Ghufran ni dulu. Rupanya salah, toilet bukan kat situ. Toilet tingkat 3 kau. Macam tu, contoh lah kita, saya bagi contoh kan. Kita ada cari mana toilet ni. Makcik confident. Oh salah lah, cik salah. Subhanallah. Situasinya begitu kan. Jadi kita mesti percaya kerana kita tahu orang itu dia lebih dahulu berada di tempat tersebut. So kita nak salahkan Nabi Adam pun susah juga. Betul tak dalam kisah ni? Kita nak kata, Nabi Adam dia tak ingat pesan Allah. Kita nak kata gitu kan? Kita cakap senang lah, cuba kita. Cuba kita. Saya bagi contoh lagi ya. Kita selalu marah anak kita kan, tak dengar cakap kita kan? Sedangkan kita dah cakap banyak kali, jangan. Dah berbuih dah mulut aku cakap dengan kau. Jangan. Tapi buat juga. Kenapa budak tu buat? Kenapa budak tu buat? Kenapa Kak Ni? Kalau anak Kak Ni buat? Macam mana? Dia tak buat apa yang kita suruh. Tapi kenapa dia buat? Kadang-kadang pengaruh daripada orang lain tu lebih kuat daripada apa yang kita pesan. Sama macam kes Nabi Adam ini kan. Pengaruh syaitan tu lebih kuat. Sedangkan Allah dah ingatkan. Kita lihat begini. Pada penceritaan yang berikutnya Allah beritahu kepada kita. Fadallahuma bighurur. Syaitan ni bila dia dah berjaya memberikan keyakinan kepada Nabi Adam dengan sumpah, dengan idea-idea tu tadi kan, maka Allah kata dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Dan pada waktu itu Nabi Adam dan Hawa mereka pun rasa falamma dhaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Panjang sikit ya situ. Tapi yang pentingnya pada ayat yang ke-22 itu Allah kata, ketika mereka merasa buah pohon itu tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun syurga. Kita nampak gini, Nabi Adam dengan Hawa, kita tak kata mereka makan buah itu sekenyang-kenyangnya. Daripada ayat ini, kita faham Nabi Adam dan Hawa, mereka hanya rasa. Tak sampai pun masuk ke tekak tu. Okey, mereka hanya rasa. Bila mereka rasa, maka terbukalah aurat mereka, lalu mereka pun berhenti daripada
Makan tu kan, dah rasa tu kan, baru rasa tiba-tiba aurat terbuka, dua-dua terperanjat tengok antara satu dan yang lain. Dia nampak aurat, nampak aurat dia. Terpancar, maknanya di situ keaiban masing-masing. Apa kita dah buat baru tersedar. Saya kata gini, kita alhamdulillah ya, kita buat dosa, Allah tak buat macam ni. Betul tak? Alhamdulillah. Kita buat dosa, Allah tak terus buka baju kita. Tapi kita yang buka sendiri kan? Nampak tak? Ini hikmahnya, kita belajar daripada Nabi Adam AS. Nabi Adam, dia tak buka tau aib dia. Dia dah makan buah tu kan, baju dia terbuka, apa dia buat? Dia tutup dengan daun-daun syurga. Nampak? Dia dah buat dosa, dia tutup sendiri. Tapi kita, hari ini kita buat dosa, apa kita buat? Kita sebarkan aib kita. Kita bangga dengan dosa yang kita buat. Kita tunjuk, tengok aku buat dosa. Macam tu kan? Siap kita record, kita upload, kita buat live lagi. Tengok dosa aku buat. Semua tengok, join. Okay, enjoy the show. Kita ajak orang lain tengok apa yang kita buat. Tapi Nabi Adam, bila dia buat dosa, dia bersama Hawa di sini. Bila dia buat dosa, kita nampak bagaimana Allah ceritakan. Mereka berdua ambil daun-daun syurga, tutup aurat tu. Tutup aib. Tak sebar, maknanya tak biarkan. Tapi manusia pada hari ini tidak mengambil iktibar pada apa yang berlaku kepada kedua-dua makhluk pertama ciptaan Allah ini. Bila buat dosa bahkan bangga mempertontonkan dosa, tengok aku buat dosa. Seharusnya bila kita tahu kita dah buat dosa, kita sedar kita buat dosa, kita tutup, kita seal dosa kita. Jangan sampai orang lain tahu apa yang kita buat. Biar antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu caranya. Okey? Kemudian bila mereka ini dah tutupkan diri mereka dengan daun-daun syurga, Allah pun tanya kepada mereka berdua. Allah kata apa kepada mereka berdua? Alam anhakuma, bukankah aku dah larang kalian berdua daripada dekat dengan pokok tu? Allah ingatkan balik apa yang menjadi perkara yang dilupakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Bukankah aku dah larang kalian berdua jangan dekat dengan pokok ini? Lalu Allah pun kata apa? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan bukankah aku dah beritahu kepada kalian bahawa syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Maknanya Allah dah ingatkan dah. Ini syaitan, dia musuh kalian berdua. Sampai bila-bila dia akan jadi musuh kalian. Jangan percaya apa yang dia cakap. Tapi kenapa percaya? Kita lihat macam ini . Sifat tamak kita, ada nur ya di wajahku. Nurun ala nur, Masya Allah. Allahu nur samawati wal ardh. Saya silau. Okey. Daripada kisah itu, kita lihat. Iaitu Nabi Adam, dia dah ada segala-galanya dalam syurga, betul tak? Okey. Cuma satu saja yang Allah larang, betul tak, kepada dia? Jangan dekat. Allah berikan dengan satu peringatan kepada Nabi Adam, jangan dekat. Dan Allah juga ingatkan tentang syaitan yang merupakan musuh utama sampai bila-bila. Syaitan sampai bila-bila dia takkan jadi kawan kita. Kena ingat tu, kena pegang itu. Okey? Tapi kerana Nabi Adam dia lupa, ataupun senang kata Nabi Adam inginkan sesuatu lebih daripada apa yang telah sedia ada pada diri dia. Menjadi malaikat, kekal dalam syurga. Sebab itu dua perkara yang disebutkan oleh syaitan itu tadi kepada Nabi Adam. Kalau kau makan buah ini, tak salah pun. Sebab nanti kau akan jadi malaikat. Kalau kau makan buah ini, tak salah pun. Sebab nanti kau akan kekal dalam syurga. Baik tak benda tu? Baik.
Jadi kita suka tak? Kita suka. Tapi ia Allah larang. Namun Nabi Adam, kerana dia inginkan lebih daripada apa yang sudah dia ada, yang sebenarnya bukan milik dia tu, menyebabkan dia lupa pada perintah Allah. Okey? Sebab tu kita ni kenapa dia? Oh, nak balik ke sana? Boleh. Okey, kita lihat gini. Orang yang tamak, pertama, dia ni akan lupa pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ia sudah diperingatkan kepada dia. Okey? Yang kedua, orang yang tamak, dia akan jadi orang yang melihat apa yang bukan milik dia memiliki potensi untuk dimiliki dengan apa jua cara sekalipun. Maknanya, dia akan jadi orang yang langgar larangan lah, kan? Sebab Allah tadi larang, jangan dekat. Tapi masalahnya, dirasa buah tersebut. Kita akan buat lebih daripada apa yang sepatutnya. Dan orang yang tamak, dia akan mudah terpedaya dengan pujukan syaitan. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia letakkan tamak sebagai pangkal kepada dosa. Daripada satu sifat ini, dia akan buat kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kita lupa pada perintah Allah sehingga kita melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya mudah bagi diri kita ni untuk mengikut kepada jejak langkah syaitan. Jadi sebelum kita ada sifat tamak ini, kita perlu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Apa yang ada pada milik orang lain walaupun kita suka, kan? Kita kena ingatkan, itu milik dia, kita tak boleh ambil apa yang bukan milik kita. Sebab kita dah ada. Allah dah berikan kepada kita dengan nikmat yang pelbagai. Tapi kalau orang yang tamak, dia akan rugi. Kebiasaannya orang yang tamak ini, apa yang dia pikul ni, apa yang dia gendong akan keciciran. Apa yang dia kejar? Jadi apa? Tak dapat. Apa yang dia kejar dia tak dapat. Orang tamak dia begitu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam kisah Nabi Adam ini. Sehingga kita nampak begini ya. Nabi Adam alaihi salam, saya nak selesaikan kisahnya sebelum saya masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Nabi Adam alaihi salam, Allah ceritakan di sini, bila Allah kata kepada Nabi Adam, bukankah aku dah ingatkan, bukankah aku dah beritahu kepada engkau bahawa syaitan itu adalah musuh engkau? Cantiknya kisah ini, Nabi Adam dia jadi orang yang kembali kepada Allah. Kerana pada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-23, Nabi Adam dan Hawa, mereka berdua pun berdoa kepada Allah dengan doa taubat. Tu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya cantik. Ni dah nak mula bulan Ramadan ni, banyakkan ya kita baca doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Sebab kita ni kadang-kadang orang kata ungkal kan, degil kan. Ada je perkara yang Allah larang kita ni buat juga. Perkara yang Allah suruh kita tinggalkan. Dalam hidup kita tak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi di sini yang terbaik, sebagaimana Nabi SAW banyak kali ingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, kita ini manusia, ada buat silap. Kita ada buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang dia buat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Dan
pada ayat ini Nabi Adam menunjukkan kepada kita dengan contoh terbaik itu tadi. Allah tegur Nabi Adam, Allah beritahu kepada Nabi Adam, Allah ingatkan kembali kepada Nabi Adam tentang apa yang telah dia lakukan. Seterusnya Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal dan dia meninggalkan perbuatan tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun turunkan Nabi Adam daripada syurga ke dunia, yang mana Allah kata kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan maksudnya lah sampai kamu mati, sampailah kamu menemui sampailah berlaku hari kiamat. Baik, pernah dengar tak kisah pemilik kebun? Saya nak bawakan kisah lain yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang yang tamak ni. Kisah ini dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam pada ayat yang ke-17 hingga 33. Allah ceritakan kepada kita dengan kisah pemilik kebun yang asalnya kebun tersebut merupakan milik ayah mereka. Jadi ayah mereka ni adalah orang yang soleh pada waktu itulah. Kalau kita rujuk dalam kitab Imam Al-Qurtubi, dia kata bahawa kebun ini terletak berdekatan dengan Sana'a. Sana'a ni Yaman, berdekatan dengan tempat itu. Wallahu a'lam sejauh mana kebenaran pendapat tersebut. Namun yang penting, Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya dia ceritakan bahawa pemilik kebun ini asalnya adalah seorang yang saleh. Jadi bila dia ambil hasil buah-buahan di kebunnya ni kan, dia akan bersedekah kepada fakir miskin. Jadi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita tahu harta yang kita miliki, dia ada hak untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang kita namakan ia sedekah, zakat, semua ni kan, ia merupakan hak fakir miskin. Bukan hak kita yang perlu kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau orang yang tamak, dia nak bagi ke tidak? Dia tak akan beri. Orang yang tamak melihat itu semua keseluruhannya adalah milik dia. Dia kata, apa hal aku nak bagi kepada orang miskin ni, aku kerja penat-penat kan, tanam baja, mahal tau baja sekarang. Tanam baja semua kan, jaga pokok ni sampai berbuah, tiba-tiba dah berbuah ni nak kena bagi kepada orang ramai pula kan. Jadi, kalau ikut kepada apa yang biasa dilakukan oleh ayah mereka, orang yang soleh ini, ayah mereka akan memberikan hak harta itu kepada orang miskin. Jadi orang miskin ni semua tahu, nanti kalau dah sampai musim menuai, buah-buahan ni kan dah keluar dengan masak ranum, orang soleh ini akan jumpa mereka dan akan beri. Tetapi setelah ayah mereka meninggal dan kebun itu berpindah milik kepada anak-anaknya, anak-anaknya ni mereka kata, kenapa kita nak beri kepada orang fakir miskin tu? Kita lihat ya, tadi saya kata orang tamak dia rugi kan? Apa yang Allah buat dalam ayat ini Allah ceritakan. Anak-anak orang soleh ini, mereka buat perancangan. Macam mana kita nak bagi orang yang fakir miskin ni tak dapat hasil tanaman kita ni. Supaya kita boleh terus ambil, kita akan jual di pasar, mereka tak nampak langsung dan mereka tak tunggu pun dekat depan pintu kebun kita ni. Jadi mereka plan macam ni, kita petik buah-buahan tu pada waktu masih pagi yang gelap gelita. Kalau kita kata pagi gelap gelita tu pukul berapa? Sebelum subuh kan? Sebelum waktu subuh yang orang tak bangun lagi. Yang pada waktu tu tak terfikir ada orang yang akan petik buah-buahan ni pada waktu yang gelap gelita tu kan? Okey. So kita, okey baik. Kita petik. Semua setuju.
Jadi 3 beradik ni setuju. Okay, dalam riwayat merupakan ada 3 beradik. 3 beradik ni setuju. Okey, tak apa. Nanti sebelum subuh gelap gulita kita keluar pagi-pagi, kita akan petik buah-buahan ni supaya si fakir miskin ni semua tak tahu yang kita dah petik. Jadi bila mereka tunggu kat depan gate ni kan, dah hilang, tak ada buah dah. Gone. Macam tu kan. Tak dapat macam tu kan. Aku punya, tak payah nak tunggu-tunggu. Baik. Pagi-pagi mereka bangun dalam keadaan yang berbisik-bisik. Bangun. Kan? Suara pelan. Jangan kasih ada suara pun. Jadi mereka bangun dalam keadaan perlahan-lahan. Tapi mereka lupa. Ketika mereka tidur, Allah dah ranapkan kebun mereka. Kebun itu dia jadi hitam, belegam, gelap, gelita, hangus dalam satu malam saja. Asalnya kebun ini diceritakan dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, kebunnya begitu hijau, begitu indah dengan tumbuh-tumbuhan, dengan buah-buahan, dengan bunga-bunga, indah sangat kebun tu. Bila kita masuk kebun tu kita gahnya kebun ni, kaya sangat. Sangat kaya pemilik kebun itu. Tapi ketika mereka plan di malam hari itu kan, yang mereka nak bangun pagi-pagi itu dalam keadaan yang senyap-senyap, Allah lenyapkan semua. Sehingga bila mereka keluar di pagi hari itu dalam keadaan yang senyap-senyap dan mereka sampai masuk pada kebun itu, apa mereka kata? Kita sesat ke? Ni bukan kebun kita ni kan? Kita sesat ke ni? Takkanlah kebun kita macam ini. Sesatlah. Diorang keluar balik. Pusing balik, ikut jalan yang sama. Sampai tempat yang sama. Kebun kita ke ni? Tak. Salah. Pusing balik. Keluar balik, jalan lagi sama. Lah, kebun kita. Kali ketiga baru percaya. Ini kebun kita. Kenapa jadi macam ini? Sudah. Salah seorang di kalangan mereka kata begini. Dia kata, Alam aqul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku dah ingatkan kepada kalian, kenapa kalian ni tak jadi orang yang bertasbih kepada Allah? Maksudnya orang yang memuji Allah pada nikmat yang diberikan itu. Tapi adakah mereka memuji Allah? Tidak. Bahkan mereka jadi orang yang tamak. Mereka jadi orang yang kedekut. Ini kita panggil sebagai asyuh. Asyuh tu maksudnya kalau dalam bahasa Arab ni ialah orang yang dia kedekut disertai dengan rasa tamak yang begitu meluap-luap, tamak haloba. Jadi bahasa Arab kalau guna perkataan asyuh, dia bukan setakat kedekut, tapi ada ketamakan dalam kedekutnya tu. Inilah yang ada pada pemilik kebun yang Allah ceritakan itu. Bila lenyap kebun-kebun mereka, barulah mereka nak kata qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Pada ayat yang ke-29 dalam surah Al-Qalam. Barulah mereka ada reti, ada rasa nak kata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya kami di kalangan orang-orang yang zalim. Bila kebun itu dah jadi, kita panggil macam ni tau. Kita lihat ia sebagai kebun yang terbakar. Rugi tak kalau rumah kita terbakar? Saya tanya. Rugi kan? Beli rumah mahal tak? Rumah kita 3 bilik, mahal. Dulu kita beli murah lagi lah ya. Sekarang kalau beli mahal. Kalau jual 1 juta pun boleh juga. Itu dekat konteks Singapura lah, mahal. Kita bayangkan rumah kita dah renovate kan, berpuluh-puluh ribu. Kita dah beli perabot baru. Kita keluar daripada rumah itu, tiba-tiba kita balik, hitam legam rumah kita. Apa rasanya? Jiwa rasa lembik kan? Kalau duduk boleh bangun tak? Saya confirm tak boleh bangun. Sebab duit yang kita keluarkan bukan calang-calang. Terlampau banyak. Itu nak renovate semula, kita fikir macam mana nak cari duit lagi. Bukan setakat renovate dia satu hal, nak beli peralatan tu.
Kita kalau rumah ni kita tak kata tentang renovate, bukan kita kata tentang elektrik tu saja tahu. Tapi barang-barang dalam rumah tu macam mana? Katil, almari, kan? Belum masuk TV kita yang berapa inci tu kan? Belum masuk tu semua. Pelbagai macam perkara yang kita fikirkan pada waktu itu. Rugi tak? Bankrupt. Kita rasa muflis sangat-sangat. Savings pun tak cukup. Sebab apa? Kita dah habis dah duit kita. Sama dengan apa yang dirasai oleh pemilik kebun ini. Konteksnya ialah kebun. Allah berikan tu kan, konteksnya ialah kebun. Untuk menunjukkan betapa ruginya mereka bila kebun mereka dah menjadi hitam legam yang tak ada apa-apa satu pun. Yang mereka perlu kita kata start kembali. Mula daripada awal, from scratch. Sekarang kalau kebun dah terbakar, bukan mudah ya. Kita nak bersihkan bukan mudah. Siapa ada kebun dia tahulah. Cik Ya ada. Cik Ya ada. Siapa ada kebun dia tahulah. Bukan mudah kita nak start from scratch. Banyak benda yang kita nak siapkan. Manpower lagi. Bukan mudah. So kita nampak di sini bila kebun tu dah jadi hitam belegam kerana apa? Ketamakan yang ada pada diri mereka. Asalnya kita nampak kan, kalau dia ada hasil kebun tu yang melimpah ruah, okey, dia dapat hasilnya lalu dia kongsikan. Sedikit saja daripada apa yang dia dapat itu kepada fakir miskin, diberikan haknya untuk bersedekah, untuk diberikan zakat. Rugi tak? Tak rugi. Masih lagi ada kalau nak dibandingkan dengan kebun yang sudah bertukar menjadi hitam keseluruhannya tu. Kerugian yang sangat besar. Sebab tu Nabi kata apa? Ittaqus syuhha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ingatkan kepada kita, berhati-hatilah kalian dengan sifat kedekut yang disertai dengan tamak haloba. Berhati-hatilah kalian. Sebab apa? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya orang yang memiliki sifat kedekut yang diikuti dengan rasa tamak haloba ini, ianya telah memusnahkan kaum sebelum kalian, orang yang sebelum kalian. Contohnya yang kisah ini. Ia dah musnahkan, maknanya ia telah memudaratkan orang yang sebelum kalian. Itu sebelum kita, Allah dah tunjukkan orang yang tamak, dia akan rugi, dia akan musnah. Lalu Nabi kata apa dalam hadis ini? Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Orang yang tamak, dia akan jadi orang yang mana boleh menumpahkan darah orang lain. Kita dah tak kisah dah adik-beradik tau kalau kita ni tamak. Kita dah tak kisah dah mak ataupun ayah kita. Dan kita pun dah tak kisah, Nabi kata apa? Wastahallu maharimahum. Dan mereka akan menghalalkan apa yang haram. Harta itu haram, tapi ada kita kisah? Tak. Kita akan ambil harta tersebut dengan sesuka hati kita kerana kita tamak. Saya berikan satu contoh app untuk kita relate dengan konteks kita pada hari ini. Mak kita ada rumah. Okey, kita tengok mak kita tinggal seorang. Kita tamak. Padahal kita dah ada rumah, kita banyak duit. Tapi kita tamak. Kita kata ke mak kita, mak juallah rumah. Nanti duit tu mak boleh dapat, mak senang juga. Sedangkan bukan kita nak bagi duit tu pada mak kita. Kita mak kita dah tua, tak reti apa-apa. Orang tua buat apa nak pegang duit banyak? Kita cakap gitu ya. Kita tak tahu orang tua ni nak beli emas banyak. Jangan marah ya cik-cik. Orang tua kalau selagi emas dia tak sampai sini, dia tak rasa puas. Itu penting duit itu pada dia. Kita cakap dengan mak kita, mak buat apa mak nak rumah besar-besar mak? Rumah 4 bilik jual lah mak. Tak apa, mak duduk dengan kakak. Kan? Rumah kakak pun tak ada orang. Duduk je lah mak. Rumah kakak ni okey je. Rumah kakak mak nak buat apa, mak nak buat. Mak nak masak, mak nak masak apa, masak lah mak. Mak nak tengok kita apa, tengok nak joget-joget lah mak ke rumah kakak ni. Kita cakap gitu dengan mak kita. Tapi kita ada udang di sebalik batu tu tadi. Kita nak mak kita jual rumah, jadi duit tu kita boleh ambil. Dan kita ada intention, kita takkan share langsung dengan adik-beradik kita. Nampak? Tamak tak? Tamak. Tamak itu akan buat kita lupa tentang perintah Allah supaya kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Tamak itu buat kita lupa tentang adik-beradik yang perlu kita jaga hubungan kekeluargaan itu tadi. Dan kita lupa tentang haramnya hukum kita memutuskan silaturahim antara adik-beradik.
Tamak ini buat kita ikut apa saja yang syaitan berikan idea kepada kita. Kita lupa orang tua itu mak kita, yang melahirkan kita, yang menyusukan kita, yang tak tidur malam jaga kita. Kita lupa tentang orang tua yang kita nak aniaya ini, mak yang telah berikan kita dengan segala-galanya sampai kita jadi orang yang ada banyak duit pada hari ini. Kita lupa tentang semua itu. Akhirnya kita sanggup, kerana ketamakan kita sanggup buat apa? Kita aniaya mak kita. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Kerana asyuh itu, tamak haloba itu, kalian akan jadi manusia yang sanggup menumpahkan darah antara satu dan yang lain. Kalian akan jadi orang yang sanggup menghalalkan perkara yang haram. Dan kita lupa tentang adik-beradik kita. Mungkin ya, kita orang yang tak perlukan langsung duit daripada jualan rumah mak kita tu. Adik-beradik kita lebih memerlukan duit itu daripada kita. Kita lupa tentang itu, tapi kerana kita tamak, kita kaut semuanya. Aku kisah apa? Engkau lah masalah sebab kau tak kerja kuat-kuat macam aku. Kau tak bijak macam aku. Kalau kau bijak, engkau orang pertama yang akan jual rumah mak. Kita cakap gitu. Kenapa kita sanggup buat gitu? Sebab kita tamak. Kita lupa tentang ihsan. Kita lupa tentang rasa rahmah, kasih sayang. Kita lupa semua tu. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Tentang hal orang yang dia ini jadi orang yang menumpahkan darah itu tadi kan. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, orang yang begini bila dia tamak, dia akan jadi orang yang mana kalau disuruh kepada dia supaya jangan bersedekah, dia akan tidak bersedekah. Sebab dia tamak. Kita banyak duit, okey? Kita sayang dengan duit kita, ada orang kata, kau nak derma ke duit kau? Tak payahlah, tak payah derma, duit kau sayang, kau kerja 24 jam ya, penat bersekam mata, tiba-tiba kau nak bagi orang, senang-senang nak bagi orang $500, tak payah. Kita akan ikut cakap dia. Ini yang Nabi kata apa? Nabi kata apa? Man kana qablakum bisyuhi. Fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuhi. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Jika dia suruh dia jadi orang yang bakhil, dia akan jadi orang yang bakhil. Orang yang tamak dia begitu. Kemudian Nabi kata apa? Wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Kalau dia disuruh untuk memutuskan silaturahim, dia akan sanggup memutuskan silaturahim. Kemudian Nabi kata apa? Wa amarahum bil fujur fafajaru. Dan kalau dia ini diperintahkan untuk buat perkara yang keji, perkara dosa dan maksiat, dia akan buat. Ini kesan yang Nabi ingatkan kalau kita jadi orang yang ada tamak haloba dengan nafsu serakah itu tadi. Kita akan lupa segala-galanya tentang perintah Allah, larangan Allah, sehingga kita akan jadi orang yang mudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Madhibani ja'i'ani ursila fil ghanam. Tidaklah dua ekor serigala yang dihantar. Dua ekor serigala ni Nabi kata apa? Serigala yang sangat lapar. Dihantar, maknanya mereka ni pergi kepada tempat yang ada sekumpulan kambing. Kita bayangkan, kambing ni ada sekumpulan, dua ekor serigala datang ke tempat tu, apa jadi? Ranap kan? Habis semua kambing tu kan? Rosak kan? Orang yang memelihara ataupun orang yang mengembala kambing tu, dia akan rasa sungguh kerugian. Kerana apa? Kerosakan yang berlaku, serangan dua ekor serigala yang sangat lapar pada sekumpulan kambingnya. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, itu, kerosakan itu sebenarnya dia tak setanding dengan kerosakan orang yang sangat tamak pada harta dan jawatan. Kita, kalau kita jadi orang yang tamak pada harta, pada pangkat, pada jawatan, ia lebih merosakkan daripada dua ekor serigala yang datang menyerang sekumpulan kambing yang kita nampak dah begitu disaster dah tu. Tapi kalau kita jadi orang yang tamak, itu lebih disaster daripada apa yang kita nampak. Keadaannya sangat mengerikan. Bahkan Nabi kata apa? Ia menghapuskan lidinihi, agamanya. Kenapa? Kerana tiga perkara itu tadi.
Balik pada poin kita 3 perkara ini. Kerana dia melanggar perintah Allah, itu yang menyebabkan agamanya menjadi rosak. Dia menjadi orang yang tidak mengingati segala apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang tu tadi kan, rosak agamanya. Dia jadi orang yang mana tertipu dengan apa yang diperintahkan oleh iblis, syaitan, rosak agamanya. Sayang sangat-sangat. Sebab itu kita kata, keserakahan ini adalah pangkal dosa. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan sebuah hadis. Nabi SAW mengingatkan kepada kita begini. Nabi kata, kita ni anak Adam, kita hidup, kita akan menua. Betul ya? Adakah orang memuda? Memuda ayatnya. Mana dapat? Adakah kita ni hidup kan? Kita muda je. Ada tak? Betul lah orang kata, Ustazah muka nampak muda Ustazah. Betul. Tapi adakah usia itu semakin muda? Tidak. Kita akan terus meningkat. Tapi Nabi ingat kita begini. Namun manusia, dia akan sentiasa ada rasa muda saja. Dengan 2 perkara. Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal umri. Dua perkara ini akan buat kita rasa kita ni muda je, tak nak mati-mati. Tu maksudnya. Kita tamak pada harta dan kita tamak pada usia yang panjang. Kita nak usia yang panjang, yang mana usia ini akan buat kita jadi orang yang boleh mencapai semua impian-impian kita. Pertama kita lihat tadi kan, orang yang dia tamak pada harta dia, sehingga dia rasa diri dia itu tak tua-tua. Padahal kalau kita tengok kan, ya Allah, hai orang ni, kita tengok dia kesian lah. Dah tua-tua tapi rambut tegang. Siapa cakap itu? Cik Ana. Cik Ana cerita kat saya. Mana dia? Cik Ana kat datang ni. Dia cerita, sedih tau Cik Ana tengok kan. Cik Ana jalan-jalan pasal nampak lah ada makcik-makcik ni kan. Dengan rambut, dengan skirt. Kan? Tapi dah tua lah, dah tua. Saya pun biasa nampak macam tu. Sedih, kita sedih. Kita lihat keadaan sedemikian. Ini kita panggil apa, maaf kalau kasar ayat ni. Orang kata, rumah kata pergi, kubur kata mari. Tapi dia tak ingat. Kenapa dia tak ingat? Kerana yang kedua tu, dia rasa muda saja. Sebab tu, kita ni tak salah ya kalau kita nak rasa diri kita muda. Tak salah. Tetapi dengan rasa tersebut sebenarnya, ianya perlu menjadikan kita orang yang ingat kepada Allah. Orang yang lebih bergiat untuk beramal ibadah. Ini baru betul keadaannya. Tetapi kalau kita tamak tadi, kan, kita tamak dengan usia kita tamak dengan harta, hal ini akan membuat kita jadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mana tinggalkan amal ibadah. Yang akhirnya, ketamakan tersebut akan membinasakan kita. Saya ingin ingatkan, kita tak salah ya, kita ada kekayaan, kita ada harta yang banyak, asalkan kita faham bagaimana untuk membelanjakan harta kita, bagaimana untuk memberikan hak pada harta itu, dan bagaimana kita ni tak seharusnya menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta ini fitnah ya, ujian hidup kita. Kalau kita lupa ia fitnah, inilah yang buat kita akan jadi orang yang rakus, yang tamak, tak nak bersedekah, langsung rasa orang lain tak ada hak pada apa yang kita usahakan. Kedua, tak salah untuk kita rasa sentiasa muda. Macam saya.
Tak salah ya untuk kita rasa muda, sihat, kan, ceria, happy, rasa macam hidup lama je gitu. Tak salah sebenarnya. Tetapi yang salahnya bila dengan nikmat kita ada rasa muda, kekuatan itu tadi, kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dengan nikmat usia yang Allah panjangkan tersebut, kita jadi hamba Allah yang meninggalkan segala larangan Allah. Semakin kita berusia, seharusnya ianya menjadi ruang dan peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan? Okey, begitu keadaannya. Sebab tu kadang-kadang saya lihat ada orang yang begini ya, ini alhamdulillah ya. Mungkin dulu kita katalah, selalu orang kata saya macam ni, Ustazah dulu saya ni jahil. Kan? Tapi alhamdulillah bila saya dah usia-usia gini, saya baru ada rasa nak datang kuliah, baru ada rasa nak belajar, baru ada rasa nak solat, baru ada rasa nak puasa, baru ada rasa nak baca Al-Quran. Alhamdulillah, itu yang sepatutnya. Semakin kita berusia, rasa untuk kembali kepada Allah itu ada. Rasa nak dekatkan diri kepada Allah itu ada. Tapi kalau tak ada, kita kena risau. Kalau kita tak ada rasa nak memperbaiki diri kita ke arah kebaikan, kita kena risau. Kita bimbang. Kita jadi orang yang dikelabui dengan segala nikmat yang Allah berikan. Sedangkan nikmat ini perlu kita lakukan ia dengan sebaik-baiknya agar kita jadi orang yang sangat baik kepada Allah. Maksud saya sangat baik ialah sangat taat kepada Allah. Agar dapat kita tutup usia itu tadi ataupun usia kita ni sebagai seorang muslimah yang salihah, pulang kepada Allah sebagai jenazah yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Malam ini dia dah mula berterawih. Okey, mudah-mudahan dah plan dah semua. Dah plan sahur nak makan apa? Mudah-mudahannya Allah berikan kepada kita dengan kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan semangat untuk terus-terusan beribadah pada bulan Ramadan ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita sehingga kita bertemu pada bulan Syawal nanti dalam keadaan sebagai orang yang berjaya dunia dan akhirat. Tapi kuliah saya belum tutup lagi. Lagi 2 minggu lagi. Okey, kita lagi 2 kali pertemuan. Minggu depan dan minggu lagi 1 yang terakhir. Okay, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.